Baik, Assalamualaikum dan salam sejahtera. Anda bersama saya Sanaya dan ini waktunya untuk cerita. Dan kita masih lagi bercakap berkaitan dengan pandemik COVID-19 dan perkara ini bukan sahaja melibatkan Malaysia, malah lebih daripada 100 negara turut terlibat dan juga kalau melihat kepada kemaskininya lebih daripada 140,000 mereka yang dikatakan positif COVID-19 dengan 5,400 lebih yang telah pun maut akibat COVID-19 melibatkan 146 buah negara. Tapi dalam masa yang sama, rakan saya Faris Azman hari ini pergi ke salah sebuah masjid di Seri Petaling ataupun kita sebut sebagai Masjid Seri Petaling lah, yang sebelum ini sejak sehari dua hari ini tular dan juga berita berkaitan dengan ijtimak ataupun perhimpunan tabligh yang berlangsung di sana dan menyebabkan ada kes positif COVID-19 di Kesan. Tetapi dalam masa yang sama, selepas beberapa hari ini kita membuat tinjauan di sana. Jadi Faris Azman tadi membuat tinjauan di sana. Sebenarnya apa tujuan liputan dan juga liputan tinjauan ke Masjid Seri Petaling ini? Baik, Ihsan, sebenarnya kita membuat tinjauan sebab kita dengar banyak yang mengatakan bahawa masjid itu ditutup. Ya, kuarantin itu telah pun dilakukan. Hampir ke semua sebenarnya jemaah tabligh yang berada di dalam masjid itu telah pun melakukan pemeriksaan kesihatan, swab the sample untuk memastikan adakah mereka ini bagaimana ujian, adakah mereka negatif atau positif bagi COVID-19. Dan saya pergi ke masjid itu tadi, dilihat bahawa ibadahnya berjalan seperti biasa. Tidak seperti yang dikatakan ditutup sementara pada hari yang pertama untuk disinfeksi oleh pihak KKM. Dan ketika ini ia berjalan seperti biasa ibadahnya, dan walaupun sebenarnya persepsi rata-rata mungkin masyarakat yang berada berhampiran dengan masjid itu sebelum ini mungkin persepsinya pandemik COVID-19 di seluruh dunia. Dan apabila ia dikatakan dikaitkan dengan kawasan yang berhampiran, dan persepsi itu jelas tular di media sosial, semua takut. Tetapi kita datang untuk menjernihkan keadaan sebenarnya. Ya, COVID-19 difahamkan ada 3-4 orang yang positif daripada jemaah, namun sehingga kini belum dapat dipastikan adakah mereka ini mendapat COVID itu ketika dalam perjalanan ke untuk ijtimak tabligh ini ataupun selepas selesai 2-3 hari itu pulang mereka kena. Kerana ijtimak ini berlangsung pada 28 Februari. Jadi ia baru dikesan beberapa hari lalu apabila positif, iaitu warga Brunei, jemaah daripada warga Brunei. Di Sarawak ada, di Sabah juga ada. Jadi ketika ini mereka dalam tempoh kuarantin sehingga difahamkan sehingga 16 Mac ni untuk mendapati bahawa sampel mereka apa mungkin keputusan hasil daripada sampel. Namun pemeriksaan ataupun tinjauan saya sebenarnya tadi kita datang seperti biasa. Asrawani datang untuk melihat bagaimana rata-rata ada yang berbual dengan saya mengatakan bahawa ini rumah Allah, ya, insya-Allah dilindungi, dan belum dapat dipastikan sebenarnya itu bukanlah satu mereka katakan bukan tempat kluster baru bagi COVID-19. Sebaliknya jemaah yang luar yang hadir dalam ijtimak itu yang mempunyai atau pembawa kepada COVID-19. Jadi mereka mahu persepsi itu dibetulkan. Dan tujuan kita juga mahu persepsi itu dibetulkan. Saya pergi berbual, walaupun ada kami didatangi sebenarnya beberapa daripada keselamatan, pihak keselamatan mengatakan tidak boleh kami masuk ke dalam untuk membuat penggambaran di dalam masjid sendiri. Ya, kami hormat perkara itu. Kami berada untuk buat tinjauan bagaimana sebab kita ingin memberikan satu mesej bahawa COVID-19 itu berlaku, tetapi tidaklah seperti seteruk yang dikatakan dalam social media. Sebab
seperti yang Faris sebut tadi, Timbalan Pengerusi Masjid berkenaan sebelum ini Muhammad Saleh Abdul Mubin juga ada menyatakan bahawa berhenti buat tanggapan yang bahawa Masjid Seri Petaling ini tempat penularan COVID-19. Betul. Seperti yang Faris sebut tadi, dia kemungkinan berlaku sebelum, selepas ataupun semasa, kita Ya, tak betul. tahu, dan benda itu pun tak boleh nak detect buat masa ini. Betul. Tapi sesampainya Faris di sana, apa yang Faris lakukan? Temu bual bersama dengan jemaah ke, ataupun apa perkara-perkara yang ditanyakan oleh Faris? Sebenarnya saya sampai tadi, di mana kami melepasi pos keselamatan, tiada sebenarnya untuk orang yang menahan untuk mengatakan ada surat kebenaran atau tidak. Jadi saya masuk untuk melihat sendiri. Kita berjumpa dengan mereka. Ada 2-3 jemaah yang mengatakan bahawa mereka mendengar bahawa masjid ini telah pun ditutup. Dan masjid ini tularnya cerita mengenai COVID-19 yang sangat dahsyat. Jadi mereka datang dan berjemaah di situ. Saya berjumpa dengan mereka, mereka katakan tak ada apa pun. Semuanya seperti biasa, ibadah seperti biasa. Mereka yakin. Perkara itu berlaku beberapa hari lepas, 28 Februari lalu. Dan ketika ini jemaah-jemaah daripada luar juga tiada. Semua jemaah daripada tempatan dan mungkin yang bekerja di sekitar Kuala Lumpur datang untuk berjemaah dan ibadah tu majlis agama itu berjalan seperti biasa daripada pagi sehingga petang sehingga maghrib sehingga isyak, selepas isyak. Jadi bagi mereka perkara itu biasa dan mereka mengikut saranan daripada KKM di mana perlu membersihkan tangan, menggunakan hand sanitizer dan sebagainya. Ya, mereka menghormati itu perlu dilakukan untuk memastikan penyebaran ataupun menangani sebarang pandemik itu berlaku kan. Jadi seperti yang DG di mana kita punya Ketua Pengarah Datuk Dr. Noh Hisham Abdullah juga menyarankan bahawa semua aktiviti pengurusan masjid dan surau yang berhampiran perlu mengambil tindakan yang sama oleh KKM di mana perlu hand sanitizer dan sebagainya. Ya, mereka mengatakan mereka buat benda itu. Ibadah berjalan seperti biasa. Mereka cuma terkilat sebenarnya apa yang disiarkan sebelum ini memberi satu tanggapan yang sangat impaknya yang sangat negatif yang memberikan masyarakat di sekitar itu takut. Itu sebab mereka mengatakan bahawa bukan dari masjid itu tempat penularannya, tetapi jemaah yang luar datang. Ijtima ini berlangsung setiap tahun. Dan ini sebentar tadi ada yang mengatakan 5,000 2 hari lepas. Saya berbual dengan mereka, ada yang mengatakan 18,000. Ada yang mengatakan hampir 20,000. Ya, itu sangat besar perhimpunan itu. Jadi sekarang ni kita tak dapat tahu berapa lagi saringan yang perlu dijalankan oleh KKM terhadap publik. Kalau kita tengok, ada lagi yang mungkin KKM mengatakan kalau anda perhimpunan tabligh yang menghadiri perhimpunan tabligh boleh datang untuk pemeriksaan. Di mana pemeriksaan dilakukan pagi dan selepas maghrib dilakukan sehingga malam, sehingga jam 8 malam. Dan mereka hampir kesemua mereka yang berada dalam masjid itu telah pun melakukan pemeriksaan COVID-19. Sebab sebelum ni disarankan oleh kementerian dan juga kerajaan bahawa mereka yang mungkin terlibat dengan ijtima' berkenaan ataupun perhimpunan berkenaan untuk membuat saringan. Dan itu juga disambut baik oleh kesemua mereka yang Faris temui tadi. Ya, mereka kebanyakan semua dah melakukannya. Ya. Dah melalui saringan kesihatan dengan COVID-19 di mana ada juga KKM meletakkan nombor CPRC, iaitu respon untuk COVID-19. Jika ada yang mungkin rasa tak sihat, batuk-batuk, simptom, demam, pening-pening kepala, boleh terus call nombor itu, telefonkan nombor itu. KKM akan segera datang dan boleh menyaring, membuat saringan kesihatan di situ juga. Kerana mereka hampir beberapa hari sebenarnya, mereka datang puluhan petugas-petugas KKM disinfeksikan tempat itu. Jadi mereka membasuh kawasan-kawasan dan dari semasa ke semasa juga KKM menyarankan bahawa segala peralatan perlu disinfeksi juga. Menggunakan larutan-larutan penyah aktif atau penyah kuman untuk memastikan kalau benar wabak itu ada, mungkin boleh dinyahkan daripada ia tersebar meluas. Perkara itu telah pun berlaku di Masjid Seri Petaling yang menjadi markas tabligh sebenarnya. Ia menjadi pusat bagi tumpuan bagi tabligh, bagi mendalami ilmu agama di situ. Jadi
kalau diikutkan antara tablik yang saya temui sebentar tadi, jemaah mengatakan bahawa pada hari kejadian pada 28 Februari dari Brunei, daripada India, daripada kawasan-kawasan di Asia ini semua datang, daripada Singapura, daripada Bangladesh, semua jemaah-jemaah tabligh yang datang. Itu yang kawasan tu agak besar. Dan 18,000 pada satu masa itu bagi mereka kecil, sebab sebelum ni ada 200,000 yang berlangsung di Sepang. Jadi ini mungkin kecil perhimpunannya, tapi apakah daya benda itu berlaku di situ dan mereka sentiasa mengambil langkah berjaga-jagalah, mereka katakan begitulah. Jadi laporan ini nanti Faris akan sertakan menerusi astroawani.com dan juga di Awani 745 pastinya. Pasti. Okey. Baik, itu saja perkongsian untuk waktu ini bersama dengan Faris Azman dan pastinya tadi kita sebenarnya nak melihat kepada penolakan dan juga tinjauan bagaimana mungkin ada persepsi-persepsi yang mungkin berubah, tapi apa yang Faris sebut tadi bahawa ia beroperasi berjalan seperti biasa, jemaah pun datang dan keluar dan juga masuk di Masjid Seri Petaling. Baik, terima kasih sekali lagi Faris. Kita nak berhenti rehat seketika, kita kembali selepas ini dalam cerita.